Lawatan rasmi delegasi Sarawak ke Norway pada Rabu dengan taklimat bersama City Government of Oslo memberikan pandangan baharu mengenai perancangan bandar Mampan bagi menyokong usaha memperkemas pelan induk kapit. Delegasi yang diketuai Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, meneliti strategi pembangunan infrastruktur dan perancangan bandar yang boleh dijadikan penanda aras dalam pembangunan kapit. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, Oslo dipilih kerana pendekatannya yang inovatif dalam perancangan bandar, pengezonan serta projek infrastruktur boleh dijadikan rujukan dalam memperkasa pembangunan di Kapit. Dalam sesi tersebut, penasihat politik kepada Naib Datuk Bandar bagi pembangunan bandar Oslo, Ingeborg Tennis, berkongsi visi Oslo untuk menjadi sebuah bandar lestari dan berdaya tahan. Sementara itu, penasihat perancangan Oslo, Peter Austin, memberi penerangan mengenai strategi untuk menyepadukan pengangkutan awam, alat perancangan digital dan infrastruktur penyesuaian iklim. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekodah, Dato' Ismawi Ismuni, turut membentangkan pelan induk kapit dengan menekankan komitmen terhadap kelestarian alam sekitar, pembangunan ekonomi serta pemeliharaan warisan budaya dan identiti setempat. United Kingdom UK sedia tingkatkan hubungan dua hala UK Sarawak dalam pelbagai sektor. Menurut Speaker of the House of Commons UK Tuan Yang Terutama Sir Lindsay Hoyle, kerjasama dalam negara Commonwealth ini termasuk hubungan perdagangan selain memperkukuh persahabatan. Ujarnya, ketibaan beliau ke Malaysia dan pertama kali ke Sarawak diterima mesra oleh semua pihak dan yakin usaha ini boleh berjaya. It is my first time here, and to come here and see the beauty, the welcome of the people, but recognising how much more we can do together between the United Kingdom as well. So what I wanted to do was not only bring friendship and joy, but actually talk about joint ventures in the future to see what we could do. Beliau menyatakan demikian selepas membuat kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Aban Johari Tun Nopeng di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Kuching merekodkan aduan pengguna tertinggi berkaitan harga barang. Menurut Ketua Unit Pengurusan Aduan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Sylvia MD, setakat 14 Februari lepas, dari 206 kes yang dilaporkan di seluruh negeri, separuh daripadanya direkodkan di Kuching. Even student dekat sebagai contoh, di situ ada Unimas, ada UiTM kan. Student pun akan banyak komplain pasal harga makanan yang disediakan. Jumlah itu bagaimanapun menunjukkan tingginya kesedaran masyarakat Kuching akan hak pengguna. Sylvia menjelaskan perkara itu kepada RTM selepas menyampaikan ceramah pengguna pada Borneo International Consumer Expo di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Selain menyentuh isu harga barang, pembelian dalam talian juga menjadi topik penerangan. Bagi penganjur dan pengguna, ia satu isu yang tidak harus dipandang ringan. Online kadang-kadang you nampak, tapi bila you terima memang lain lah. Lain rasa juga. Memang banyak lah. Beli barang, order lain, datang lain. Kira turun Padang tu lah, nangga barang yang real. Mun dari segi barang kita nangga dalam TikTok kah apa kan, kita belum tentu barangnya okey kah, okey kah. Sehubungan itu, Sylvia berharap lebih banyak expo sedemikian dianjurkan di bahagian-bahagian lain bagi meningkatkan pengetahuan pengguna akan hak masing-masing. Selain KPDN, hadir sama memberi ceramah mengenai hak pengguna di media sosial iaitu penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM Sarawak, Sherry Belayong. Berpindah ke rumah baru di Kampung Datu Baru Sibu, satu berita gembira untuk keluarga yang mendiami kediaman Daif sebelum ini. Namun terdapat penduduk yang kurang selesa dengan saiz rumah 3 bilik 2 tingkat itu yang disifatkan agak kecil. Muhammad Al-Hadi Samsawi mengupas isu ini dalam siri kedua laporan khas mengenai Kampung Datu Baru Sibu. Penduduk yang
yang tanahnya kurang 6 poin terlebih dahulu diberikan pampasan untuk kelulusan tanah dan rumah mereka di Kampung Datuk yang lama. Rumah di Kampung Datuk Baharu yang kos keseluruhan termasuk tanah bernilai RM250,000 dijual kepada penduduk dengan harga hanya RM150,000. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat yang juga adu nangka, Datuk Dr. Anwar Rapai, rumah tersebut direka dengan saiz sedemikian bagi membolehkan penduduk membuat kerja pengubahsuaian. Lebihan ada yang beratus ribu, ada yang kurang daripada 50,000, ada yang di antara 50 hingga 100,000. Hanya 10 orang yang tidak mendapat pampasan cash disebabkan rumah mereka di sana mungkin terlalu kecil dan tanah mereka terlalu kecil dan jumlahnya tidak mencapai 150,000. Ada 10 yang tidak mencapai 150,000, itu pun kerajaan top up lagi. Bagi pengubahsuaian rumah, beberapa rekaan telah diluluskan Majlis Perbandaran Sibu untuk memudahkan penduduk membuat kerja pengubahsuaian yang lebih seragam. Ini penting untuk mengekalkan kekemasan dan kecantikan kawasan persekitaran Kampung Datuk Baru. Penduduk yang telah menerima kunci rumah baru-baru ini berterima kasih kepada kerajaan. Nak renovate dulu pun dapatlah, nak renovate dulu. Sebagai rumah yang besar, kerana keluarga kami bukan yang kecil lah, keluarga besar juga. Kami pun dapat tu, di bawah tu buat tambah bilik juga, atas buat tambah bilik juga. Kami merasa gembira lah dapat rumah tu. Terima kasih YB. Dan sebab nah, sebab nah. Mun kira kami pun lah, mun saya dapat lah, mun beli rumah tu. Bagi penerima rumah ini yang mempunyai anak yang sudah bekerja dan berkeluarga, mereka juga akan ditawarkan untuk membeli rumah Spektra Permata yang dibina di Kemuyang, Sibu. Jangan sudah anak-anak, setakat tu ada 2 orang yang dah ada ngisi borang di rumah di Kemuyang lah. Yang tengah nunggu dipanggil lah. Yang seorang dah ada rumah di Kemuyang juga, yang seorang lagi ada mohon juga di Kemuyang baru. Berpindahnya lebih 30 keluarga ini ke Kampung Datuk Baru menandakan bermulalah projek pembangunan semula Kampung Datuk Lama dan Kampung Hilir. Kampung ini dibangunkan agar penduduk ini kekal menjadi pemilik kepada tanah di kampung tersebut di samping memiliki rumah kediaman selesa, teratur dan selamat. Selain rumah di Kampung Datuk Lama dan kini perumahan baharu di Kampung Datuk Baru ini, sebuah lagi penempatan telah pun mula dibina di kawasan Kemuyang di Sibu dan siri terakhir laporan khas ini akan memperincikan mengenai rumah Spektra Permata yang dibina di kawasan Kemuyang dan sebenarnya perumahan ini dibina untuk menampung anak cucu dan pewaris dari Kampung Datuk Lama dan Kampung Hilir yang masih belum memiliki kediaman mereka sendiri. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, RTM. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim menyokong penganjuran konsert dan festival muzik yang boleh memberi hiburan secara sihat kepada masyarakat. Katanya selain konsert, banyak festival muzik yang akan diadakan sepanjang tahun ini seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia dan Festival Borneo Jazz. Sebahagian itu katanya pihak yang berhasrat menganjurkan acara hiburan diminta untuk memaklumkan kepada kementerian itu bagi membolehkan mereka dibantu bukan sahaja dari sudut kewangan tetapi juga lokasi acara. Sementara itu, Dato' Seri Abdul Karim memberitahu garis panduan bagi sesebuah acara hiburan di Sarawak mungkin berlainan sedikit daripada di Semenanjung Malaysia. Saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.